Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak tingkatan 1. Salam perkenalan dari saya Cikgu Evelyn, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SMK Felda Seri Sendayan. Apa khabar semua? Cikgu berharap anak-anak telah bersedia dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada tahun ini. Walaupun kita belum lagi bebas dari ancaman COVID-19, tapi cikgu berharap anak-anak telah bersedia untuk menghadapi pembelajaran dan berazam untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Di kesempatan ini, cikgu ingin menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan co-curriculum agar anak-anak lebih arif dan sedia untuk bersama-sama meningkatkan kecemerlangan co-curriculum Sekolah Menengah Felda Seri Sendayan. Co-curriculum merupakan kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses PDP dalam bilik darjah. Ianya memberi peluang kepada murid untuk menambah serta mendapat pengetahuan, kemahiran dan juga nilai-nilai murni yang berkaitan untuk meneruskan kehidupan. Okey, baiklah anak-anak, SMK Felda Seri Sendayan menyediakan 3 unit yang berbeza untuk kegiatan co-curriculum, iaitu kelab dan persatuan, badan beruniform dan juga sukan dan permainan. Dan untuk pemahaman ataupun pengetahuan anak-anak, setiap murid perlu menyertai ataupun diwajibkan untuk menyertai aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan juga badan beruniform. Maksudnya ketiga-tiga ini perlu disertai oleh anak-anak untuk mendapatkan markah ataupun untuk meneruskan kegiatan co-curriculum di sekolah. Okey, untuk pengetahuan anak-anak tingkatan 1, SMK Felda Seri Sendayan menawarkan 7 unit untuk badan beruniform. Iaitu yang pertama ialah KRS ataupun Kadet Remaja Sekolah. Yang kedua ialah BSMM iaitu Bulan Sabit Merah Malaysia. Yang ketiga Kadet Polis. Yang keempat KASPA ataupun Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Yang kelima Pandu Puteri. Yang keenam Puteri Islam dan yang ketujuh Pengakap. Ini adalah unit-unit yang kita tawarkan untuk badan beruniform. Seterusnya untuk kelab dan persatuan pula, kita ada sebanyak 14 kelab dan persatuan yang boleh anak-anak pilih. Yang pertama ialah Persatuan Bahasa Melayu, kedua Persatuan Bahasa Inggeris, yang ketiga Persatuan Sejarah, yang keempat Persatuan Bahasa Tamil, yang kelima Kelab STEM, yang keenam, Kelab Tunas Niaga. Yang ketujuh, Kelab ICT. Yang ke-8, Kelab Inovasi ataupun Reka Cipta. Yang ke-9, Kelab Keselamatan Jalan Raya. Yang ke-10, Persatuan Agama Islam. 11, Kelab Kesenian dan Kebudayaan. 12, Kelab Alam Sekitar, 13 Kelab Rukun Negara dan yang terakhir sekali ialah Kelab Pencegahan Jenayah. Jadi anak-anak boleh membuat pilihan untuk menyertai persatuan ataupun kelab yang anak-anak minat. Untuk bahagian sukan dan permainan pula, kita ada 8 sukan dan permainan yang ditawarkan. Yang pertama ialah bola jaring, yang kedua bola baling, ketiga bola sepak, keempat bola tampar, kelima hoki, 6 sepak takraw, 7 peta dan yang ke-8 olahraga dan merentas desa. Inilah anak-anak. Cikgu nak terangkan sedikit tentang pemilihan anak-anak dalam unit-unit co-curriculum ni. Yang penting sekali anak-anak mesti sekiranya semasa anak-anak berada di sekolah rendah dan pernah menyertai ataupun mewakili sekolah untuk peringkat daerah,
negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Okey, cikgu mohon anak-anak maklumkan pada guru tingkatan ataupun guru penyelaras untuk co-curriculum. Okey, kenapa penting? Hal ini penting anak-anak kerana cikgu mahu anak-anak teruskan bakat dan potensi yang ada dalam diri anak-anak. Okey, saya tak nak bakat dan potensi ini terbenam. Okey, bila anak-anak berada di sekolah menengah. Okey, satu lagi, sekiranya anak-anak mempunyai jurulatih. Okey, jurulatih sendiri untuk bidang-bidang co-curriculum yang anak-anak ceburi, sila maklumkan juga kepada cikgu. Kalau anak-anak tak kenal lagi siapa cikgu-cikgu penyelaras di bawah unit co-curriculum, anak-anak boleh datang sendiri berjumpa dengan saya. Okey, saya akan dapatkan ataupun simpan maklumat tersebut dan kita akan cuba untuk melibatkan anak-anak dalam pertandingan-pertandingan yang akan dianjurkan. Okey, yang penting anak-anak perlu beritahu. Okey, maklumkan kepada saya apakah potensi ataupun apa kemahiran yang ada pada anak-anak. Okey, jadi kalau sekiranya kita tidak ada, contohnya, okey, anak-anak terlibat dalam pertandingan berenang ke, okey, dan kita tak ada kelab berenang. Okey, kelab berenang kita tak ada. Tapi anak-anak boleh maklumkan kepada saya, okey, dan kita akan pastikan anak-anak menyertai pertandingan yang ada di peringkat negeri ataupun di peringkat yang lain. Okey, terusnya cikgu akan maklumkan tentang waktu pelaksanaan co-curriculum di Sekolah Menengah Felda Seri Senayan. Okey, ketika anak-anak berada di sekolah rendah, okey, peruntukan waktu co-curriculum adalah selama 2 jam. Tetapi untuk sekolah menengah pula, maknanya mulai sekarang, okey, waktu co-curriculum adalah selama 3 jam. Okey, jadi kita akan laksanakan pada 3 hari yang berasingan. Okey, bermula dengan hari Selasa 7.30 hingga 8.30. Okey, hari Selasa ni ialah hari untuk sukan dan permainan. Okey, jadi anak-anak boleh memakai t-shirt 1M 1S, okey, 1M 1S yang anak-anak beli di kedai koperasi, okey. Jadi t-shirt tu anak-anak boleh pakai pada hari Selasa, okey, sepanjang hari. Okey. Hari yang kedua pula ialah hari Rabu, iaitu dari 7.30 hingga 8.30. Kita akan laksanakan aktiviti badan beruniform. Okey, untuk hari Rabu ni anak-anak perlu memakai baju uniform berdasarkan unit uniform yang anak-anak pilih ataupun kita daftarkan nanti. Okey, dan baju uniform ni mesti berpakaian yang lengkap. Okey, tidak dibenarkan untuk memakai t-shirt dan juga seluar trek. Okey, penerangan yang jelas akan diberikan nanti oleh penyelaras badan beruniform iaitu Cikgu Azlina Nasir. Okey, sama ada dalam bentuk PowerPoint ataupun semasa bersemuka dengan anak-anak di dalam kelas. Okey, itu berkaitan dengan badan beruniform. Okey, yang ketiga ialah pada hari Khamis. Masanya sama iaitu 7.30 hingga 8.30. Kita akan melaksanakan perjumpaan untuk kelab dan persatuan. Okey, pada hari Khamis pula anak-anak boleh ke sekolah dengan memakai pakaian sekolah yang biasa. Okey, saya harap anak-anak jelas tentang waktu dan juga pakaian yang kita selaraskan atau tentukan untuk aktiviti co-curriculum. Untuk pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau lebih dikenali sebagai PAJSK, SMK Felda Seri Senayan, kita ada 3 kad yang berbeza. Cikgu tunjukkan satu-satu ya. Ini ialah kad untuk kelab dan persatuan. Anak-anak nampak? Ianya berwarna kuning. Kemudian kad yang kedua ialah untuk badan beruniform. Badan beruniform. Yang
ketiga pula ialah untuk sukan dan permainan. Okey, kita ada 3 yang berbeza. Okey, ketiga-tiga kad ni, okey, anak-anak boleh dapati dari koperasi sekolah dan cikgu rasa memang telah dimasukkan, okey, dalam senarai pembelian koperasi untuk anak-anak tingkatan 1. Okey, apa yang anak-anak perlu lakukan dengan kad ni? Okey, pertama sekali, tuliskan nama, okey, pada ruangan nama, dan setelah anak-anak memilih ataupun membuat pendaftaran untuk ketiga-tiga unit di bawah co-curriculum, barulah anak-anak tuliskan nama unit tersebut. Contohnya kalau kelab dan persatuan, okey, anak-anak pilih untuk menjadi ahli kelab persatuan bahasa Melayu. Jadi anak-anak tuliskan nama dan di bawah tu tuliskan, di ruangan yang disediakan, tuliskan persatuan bahasa Melayu. Okey, dalam kad ni kita ada 4 bahagian wajib yang perlu diisi oleh anak-anak sendiri. Okey, yang pertama ialah kehadiran. Okey, setiap kali waktu perjumpaan aktiviti co-curriculum, anak-anak mesti mempunyai atau mesti membawa kad ini bersama. Okey, yang pertama apa tadi? Kehadiran. Okey, yang kedua ialah penglibatan dan pencapaian. Okey, maksudnya sekiranya anak-anak menyertai pertandingan di peringkat daerah dan mendapat sijil, jadi anak-anak tuliskan, okey, apakah peringkat, apa pertandingan yang disertai, dan sijil tu mesti diserahkan kepada guru penasihat. Photostat jangan bagi yang original. Nanti kan anak-anak tak ada pula yang original. Okey, buat salinan photostat dan serahkan kepada guru penasihat. Okey, faham setakat ini? Okey, itu ialah yang kedua. Okey, yang ketiga ialah khidmat sumbangan. Okey, khidmat sumbangan ni ialah apa sahaja khidmat yang anak-anak berikan semasa membantu ataupun dalam peringkat sekolah. Okey, yang pertama ialah sekiranya anak-anak menjadi peserta, okey, dalam pertandingan. Okey, jadi anak-anak boleh tuliskan pertandingan yang disertai. Okey, yang kedua ialah sekiranya anak-anak melakukan tugasan sebagai AJK, sebagai QM, okey, jadi anak-anak tuliskan di bahagian khidmat sumbangan dan dapatkan tanda tangan daripada guru penasihat. Okey, penglibatan yang ketiga pula untuk khidmat sumbangan ialah sekiranya anak-anak menjadi penyokong, okey, memberi sokongan, okey, ataupun sebagai kumpulan sorak. Okey, jadi anak-anak tuliskan pertandingan dan juga mesti mendapatkan tanda tangan daripada guru penasihat. Okey, itu bahagian yang ketiga. Okey, yang keempat ialah dari segi komitmen. Okey, komitmen ni guru-guru yang akan memberikan markah. Okey, jadi setiap kali kita ada pertandingan ataupun semasa perjumpaan, apa yang perlu anak-anak lakukan untuk dapat markah komitmen ini? Pertama sekali, cuba dengan sukarela, okey, menjadi ketua kumpulan. Kalau anak-anak menjadi ketua, lepas tu sanggup sentiasa membantu dan menolong cikgu. Jadi untuk komitmen ni, anak-anak akan mendapat markah yang paling tinggi. Okey, boleh anak-anak? Mudah aja kan? Yang pertama tadi buat apa? Buat apa? Kita akan anak-anak cuba jadi apa? Pemimpin. Jadi ketua kumpulan. Okey, dan yang kedua ialah membantu guru. Sentiasa menolong guru. Jadi guru-guru akan memberikan markah yang paling tinggi dalam aspek komitmen. Okey, itu berkaitan dengan kad PAJSK, dan pastikan anak-anak tuliskan segala maklumat yang berkaitan, okey, kerana maklumat-maklumat ni kita akan gunakan untuk pemarkahan secara online. Okey, kalau anak-anak pun cikgu rasa dari sekolah rendah, anak-anak dah dapat markah PAJSK.
sama ada grade A ataupun B, grade C dan sebagainya. Okey. KPI ataupun penentuan untuk co-curriculum. Okey, SMK Felda Seri Sendayan, cikgu inginkan semua anak-anak murid cikgu hanya mendapat A dan B sahaja untuk co-curriculum. Jadi nanti kemudian bila ada kelapangan, cikgu akan berikan maklumat yang lebih lanjut tentang PAJSK dan bagaimana anak-anak boleh mendapat grade A ataupun B. Okey. Cikgu ada satu lagi kad yang cikgu nak terangkan di sini. Okey. Anak-anak nampak ni? Okey. Kad ini juga dijual di koperasi sekolah. Okey, ini ialah kad standard kecergasan fizikal kebangsaan ataupun dikenali sebagai kad SEGA. Okey, kad SEGA ini dijual di koperasi dan memang telah dimasukkan juga dalam senarai belian di koperasi. Okey, kad ini akan disimpan oleh guru pendidikan jasmani. Okey, guru akan mengambil maklumat, data dan melaksanakan pentaksiran apabila keadaan mengizinkan, sebab tahun lepas memang berlaku masalah sedikit sebab era pandemik ini. Okey, cikgu berharap anak-anak telah faham dan mengetahui serba sedikit tentang unit co-curriculum di SMK Felda Seri Sendayan. Okey, terima kasih.